Semalam, saya bermimpi di stadium balapan yang megah. Suasana begitu membara dengan ribuan sorakan, disertai gema paduan gendang mengiringi langkah tegap seorang atlet kuda yang siap berlari. Saat tembakan dilepaskan, atlet kuda melesat seperti kilat. Langkahnya begitu mantap, seperti mengukir jalan di atas lintasan. Setiap langkahnya menyiratkan kekuatan dan tekad yang tak tergoyahkan. Jutaan penonton merayakan dengan sorakan, "Ku nak lari, raihlah impianmu bersama, semangat kita menang bersama." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan buat semua. Salam apresiasi saya hulurkan buat penganjur acara, diftif kehormatan, barisan hakim dan seterusnya, hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudulkan Kuna, majulah sukan untuk negara. Sebelum saya mulakan bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa demi frasa bagi tajuk pidato kita pada hari ini. Slogan, majulah sukan untuk negara, diasaskan oleh almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqim Bilal ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah, bekas yang di-Pertuan Agong ke-7. Semasa baginda mengetahui Persatuan Olimpik Malaysia (POM), slogan ini menggambarkan kepentingan sukan dalam pembangunan negara sekaligus memotivasikan masyarakat Malaysia untuk mencapai kecemerlangan dalam arena sukan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sukan merupakan segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan dan kemahiran serta tenaga seperti berenang, lumba lari, dan bermain bola sepak yang dilakukan sebagai hiburan maupun pertandingan. Frasa majulah membawa makna melangkah ke hadapan. Maksudnya, arena sukan inilah yang menjadi titik tolak untuk negara kita melangkah ke hadapan biar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Akan tetapi, menyebut tentang konteks negara, semestinya semua bermula dengan satu langkah menuju perjalanan yang beribu batu. Maka, demi merealisasikan guna sejahtera menerajui arus perdana, seyogialah kita mengembleng tenaga menjunjung sukan sebagai penanda aras kemajuan. Betapa pentingnya sukan bukan sekadar melangkur pingat emas, perak atau gangsa, tetapi melahirkan masyarakat yang sihat tubuh badannya dan bernas mudanya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, indikator saya yang kedua, sukan dimartabatkan, membuka peluang perniagaan dan pekerjaan. Secara logikanya, oleh akal yang sejahtera, kemajuan dalam arena sukan turut memberi impak positif kepada daerah guna di Sabah, bermula dengan galakan jumlah permintaan untuk peralatan sukan yang merangsang perkembangan industri pembuatan dan pengeluaran alat-alat sukan secara pasaran. Misalnya, dengan peningkatan minat dalam sukan, terutamanya dalam olahraga seperti lomba perahu, penduduk tempatan kuda mungkin akan menyokong lebih banyak pasukan tempatan, mendorong perminatan untuk penghasilan perahu dan pelbagai alatan yang memerlukan kreativiti dan inovasi. Seperti yang dinyatakan dalam hukum Newton, kedua, kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah yang sama. Maksudnya, untuk menghasilkan perahu atau bot yang berkelajuan tinggi, daya yang besar diperlukan. Ini termasuklah mengubah suai perahu dengan muncung yang lebih kecil untuk mengurangkan rintangan udara dan ringan beratnya. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan aktiviti ekonomi, tetapi malah melahirkan masyarakat yang cekap dalam pemikiran. Negara kita, Malaysia, terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan wujudnya etnik-etnik yang berbagai di Sabah dan Sarawak. Sebab itu, kita harus mencipta suatu medium untuk mengeratkan lagi perpaduan. Oleh itu, indikator saya yang ketiga, sukan memupukkan perpaduan, barulah negara bertambah aman. Di Kuna, kegiatan sukan tidak hanya merupakan satu platform untuk membangunkan kecergasan
fisikal, tetapi juga memupuk perpaduan dalam kalangan etnik Bajau, Bugis, dan Suluk yang tinggal di kawasan tersebut. Lazimnya, sebelum setiap acara sukan, atlet dari pelbagai etnik berkumpul di kem latihan, berkongsi ruang dan makan, dan berlatih bersama-sama dalam kumpulan. Hubungan mesra di antara mereka tidak hanya melahirkan persahaman yang erat, tetapi juga mengukuhkan perpaduan yang erat. Ketika berada di gelanggang, mereka bersatu padu demi mencapai kejayaan, mewakili kepelbagaian budaya, partisipasi aktif daripada penyokong tempatan yang berbilang kaum ini, memperkuat semangat perpaduan dan kebangsaan dalam sukan. Itu baru cita pasal daerah. Kalaulah tiap masyarakat negara kita tidak mengira latar kaum dan bangsa terlibat sama menjayakan aktiviti sukan, pasti mengkuntum perpaduan. Suatu ketika dulu terdapat 15.000 orang rakyat berbilang kaum mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk Sukan Commonwealth Sukom 1998. Mereka berganding bahu membuktikan Malaysia boleh dan mampu menjayakan Sukom sepenuhnya. Para hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang keempat juga terakhir, sukan mengangkat Malaysia di persada dunia. Saya teringat suatu ketika dahulu, pencapaian kecemerlangan dalam tamasya sukan membolehkan nama Malaysia terukir indah dalam sukan antarabangsa. Malaysia pernah berjaya merampas Piala Thomas semula pada tahun 1992 setelah 25 tahun kehilangannya. Pasukan badminton Piala Thomas telah menjadikan nama Malaysia disebut-sebut di seluruh dunia. Maka kita lihat kembali potensi Kuna untuk menyelitkan atlet-atlet ternama yang bakal membawa nama Malaysia di persada dunia. Tetapi sejauh mana kebarangkalinya dengan padang kita yang sederhana, terbesar pun ada di SMK Kuna. Tapi ini bukanlah alasan kita tidak mampu menyumbangkan kepada slogan majulah sukan untuk negara. Melihatkan kejayaan-kejayaan yang pernah terlaksana dahulu, misalnya Muhammad Hisham bin Abdul Razak, pelajar kebanggaan SMK Kuna yang berjaya mewakili Sabah ke MSSM Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN di Singapura untuk acara Rejam Lembing pada tahun 2018. Rangkumannya, pentingnya sukan sebagai penanda aras kemajuan negara. Negara yang hebat mampu melahirkan masyarakat yang sihat akalnya, cergas tubuh badannya. Sebelum saya mengundur diri, 10 jari disusun rapi. Memohon maaf sekiranya ada yang terguris hati dengan pidato yang saya sampaikan tadi. Suka untuk saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Burung undan, burung tumpua, hingga berehat di susunan bata, sukan amalan untuk semua, dapat memartabatkan negara tercinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.